Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebenar-benar kalam ialah kalamullah subhanahu wa ta'ala, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara ialah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan itu dinamakan bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Dan setiap yang sesat itu tempat duduknya dalam neraka, seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tuan-tuan dan rahimakumullah jami'an, dapat kita berkumpul pada malam ni untuk disambung pengajian kita. Semuanya kedatangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian ke dalam kuliah ni menunjukkan tandanya tuan-tuan dan puan-puan memberi perhatian terhadap agama. Sebab bukan senang untuk seorang itu menghabiskan tenaganya, masanya untuk menghadiri kuliah. Banyak orang dah balik kerja penat kan, pukul 6.30 sampai rumah, pukul 5, pukul 6.30, pukul 7, dengan anak-anak lagi macam-macam kan. Jadi rasa ini my quality time with my family kan. Macam tu lah. Jadi mereka kata tak apalah, kita mengaji nanti bila umur dah 50 nanti kita ngaji nanti. Itulah. Tapi alhamdulillah, ini kita kata hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah nakkan kebaikan kepadanya, Allah Ta'ala akan bagi dia faham terhadap agama. Dan kefahaman terhadap agama ni takkan dapat diperolehi melainkan dengan ngaji, belajar. Seperti kata Umar Abdul Aziz, al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu dengan ta'allum, kena ngaji. Bayangkan Musa alaihi salam, bila dia ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, bila tanya siapakah orang paling alim dalam dunia ni, kata Nabi Musa, aku yang paling alim. Dia terlupa nak cakap wallahu a'lam. Dia terlupa nak cakap wallahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Sebab itu Allah Taala telah menegur Nabi Musa dan katakan ada yang lebih alim daripada kamu. Apa jadi kepada Nabi Musa? Nabi Musa terus dia kata dia nak pergi jumpa dengan lelaki tersebut. Ini sikap Nabi Musa alaihissalam, Nabi tu. Dan kita tidaklah lebih alim daripada Nabi Musa. Dia lebih bersungguh-sungguh untuk mencari Nabi Khidir tersebut untuk mendapatkan ilmu, sehingga terpaksa berjalan dengan perjalanan yang jauh. Kata la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiyahu. Aku takkan puas hati sehingga aku jumpa dengan orang tersebut. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala kata walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh ke arahku, ya, macam kita datang kelas ni, kita bersungguh-sungguh lah. Lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, jalan kebenaran. Dan di antara tanda hidayah telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syarhus sudur, iaitu kita diberi kelapangan dada untuk datang kepada pengajian. Ni step yang awal lah, kelapangan dada untuk datang mengaji. Ini satu nikmat yang terbesar, sebab tak semua orang rasa seronok nak buat satu benda yang baik untuk agama ni. Betul Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam.
Sesiapa yang Allah Ta'ala nak bagi hidayah kepadanya, Allah Ta'ala yashrah sadrahu, Allah Ta'ala akan bukakan dadanya, lapangkan dadanya untuk Islam. Maka dia seronok nak datang kelas, seronok nak mengaji, seronok nak jumpa dengan alim, seronok nak berjumpa dengan kawan-kawan yang baik. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Adapun orang yang Allah Ta'ala nak sesatkan dia, Allah Ta'ala akan jadikan dirinya sempit untuk Islam. Dayyiq, sempit. Haraj, susah. Ka'annama yas'adu fis sama', seperti orang yang sedang naik ke langit, iaitu kurang oksigen, tak boleh nak bernafas. Macam itulah datang kuliah agama tak boleh nak bernafas. Kau ustaz, aku tanya, aku iqra' pun tak lepas lagi. Ni syaitan-syaitan masuk kan. Kau ustaz tanya, seganlah aku ni, kau semua orang alim, janggut-janggut besar semua datang kuliah, aku janggut pun tak ada lagi apa semua. Kalau semua pakai jubah, aku pakai seluar jeans. Tu semua macam-macam lah syaitan akan masuk kan, untuk melambat-lambatkan kita. Kita tengok nanti dalam bab tajuk kita kan hari ni, godaan syaitan melambat-lambatkan kita daripada memenuhi janah Allah SWT. Dan alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian telah berjaya untuk hadir pada hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberi kita istiqamah pula lepas ni. Satu, dapat dan ikut dah. Satu, istiqamah dan berterusan dalam jalan kebaikan ini, dan tidak ada amalan yang lebih baik melainkan man qalla khairul a'mal, itu sebaik-baik amal ialah adwamuha wa in qalla. Siapa yang tetap konsisten, wa in qalla, walaupun sedikit. Biar datang satu kelas tapi konsisten, daripada datang 20 kelas tapi 2 bulan lagi, 30 bulan lagi baru datang kelas lain. Sebab apa? Syaitan tu dia akan menggunakan masa ruang-ruang yang kosong tu untuk merosakkan kita. Akhirnya tak tentu lagi kita akan dapat datang ke kuliah yang wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah jami'an, di kehangatan pilihan raya ni, marilah kita bersama meneruskan pengajian kitab. Bagi kita ahli sunnah wal jamaah ni, dia tidak terkesan dengan suasana sangat. Setengah orang terkesan dah start tak tidur malam dah, tak gantung bendera, betul tak? Gantung bendera, nak berkempen apa semua. Itu biarlah, itu hal mereka. Dan seumpamanya, tak kisah nak tambah-tambah lah bendera pun, tapi jangan lupa. Ada setengah tu kata, ustaz, saya dah 3 hari tak pergi masjid, ustaz kata, sebab sibuk tambah gantung bendera. Allahu Akbar. Bahaya lah tu. Maknanya itu dah jadi fitnah. Apa saja yang menyebabkan kita lalai terhadap agama, maka itu satu fitnah. Maka kita semoga Allah Ta'ala selamatkan kita dari fitnah yang besar ini, iaitu seperti mana Allahumma inni a'udzubika min mudillatil fitan. Kata doa doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min mudillatil fitan. Kata doa Nabi, ya Allah Tuhanku, aku minta perlindungan padamu ya Allah daripada fitnah-fitnah yang menyesatkan aku. Wallahu ta'ala alam. Hari ini kita sambung bab bagaimana syaitan memperdaya manusia. Bagaimana syaitan memperdaya manusia, bagaimana syaitan metod dia dalam menyesatkan manusia. Kita dah bincang bab yang bahagian pertama, iaitu dia menghias kebatilan kan. Kita bincang macam mana syaitan ni, benda yang jahat tu dihiaskan nampak baik. Makan pokok khuldi itu syaitan dia kata bila makan pokok tu nanti hidup panjang, nanti kuasa akan kamu berkekalan dalam kuasa. Contohnya dihiaskan riba tu dengan contohnya bunga, perkataan bunga. Dihiaskan muzik itu, muzik yang melalaikan itu dengan nama apa? Dengan nama seni. Dia hiaskan lukis gambar bogel-bogel tu ialah nama art. Pure art lah, art macam-macam lah kan. Sebab tu kita kata itu syaitan punya tugas. Dinamakan apa, kata-kata kufur dengan hak asasi. Nampak tak? Kata-kata kufur dia kata hak asasi. Dinamakan perbuatan melanggar hukum Allah dengan makna adil terhadap wanita, contohnya keadilan gender, contohnya. Dan sebahagiannya syaitan tu menghias dan hias. Itu cara yang pertama, iaitu, dan kemudian kita bincang pula cara yang kedua, iaitu syaitan ni cara dia sesatkan manusia, dia jadikan manusia ni sama ada jadi melampau ataupun jadi memperlekehkan. Contohnya, kalau orang tu malas, dia akan jadikan malas terus, tinggal terus. Kalau dia semangat pula nak buat Islam, dia akan cocok sampai terlebih pula. Jack kereta sampai terbalik, yang kata dia sampai terlebih pula. Sebab apa? Contohnya macam katakanlah dia orang yang lalai, kata lalai tak payah salat apa semua. Jangan salat ni tak apa, kita ambil wasatiyah je, 3 daripada 5 tu ambil tengah-tengah. Syaitan lah, sederhana je.
ambil yang paling penting, maghrib dia tu. Setengah orang maghrib dia sembahyang, yang lain tak sembahyang. Setengah orang ambil yang paling penting. Paling penting buat Nabi kata, kalau tinggalkan sembahyang tak apa, at least aku tak tinggal sembahyang sekali sehari. Aku tak tinggalkan sembahyang. Contohnya lah. Ataupun syaitan ni akan, cara dia sesatkan manusia, dia akan menyebabkan kita terlebih. Contohnya, mana boleh cukup sembahyang maghrib 3 rakaat, kita kena sembahyang 4 rakaat contohnya. Biar ada tak orang buat macam tu? Tak ada, mana ada macam tu, sebab orang tahu. Tapi dia akan buat dengan cara lain. Tak cukup dengan kita pergi buat ni, kita masuk dalam gua bertapa, kan? Tak boleh nak menyucikan hati dengan salat, sembahyang tahajud, baca Quran yang tunjukkan Nabi. Kita kena cara lain ni, tak boleh. Kita kena masuk dalam gua bertapa 40 hari contohnya. Ataupun dia nak cara nak mendapat jadi wali Allah, dia kena zikir lompat-lompat sampai gegar kepala. Orang suruh zikir perlahan-lahan, subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ni tak boleh, macam tu tak boleh takfil ustaz. Dia kena mesti ho 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 ho. Dia macam gegar kepala, akhirnya dia pegang tiang go. Buka YouTube, type zikir rempit. Tak boleh kat. Sampai ada handphone sekarang buka. Bagi Amira boleh bagi dia punya password dia. Kau tak berhati cakap saya, ustaz ni biar betul, gebang apa semua, ambil tu, ambil kat saya, tulis zikir rempit, type. Dia akan pegang tiang tu, gegar kepala dia. Bila kita kata ini datang dari mana? Itulah kamu tak tahu. Ini untuk tahap, mencapai tahap fana. Kita melebur diri kepada Allah Ta'ala. Korang ni semua tahap zikir-zikir biasa ni, tahap syariat baru. Kita dah hakikat. Sebab syaitan dimasukkan cara terlebih. Syaitan masukkan terlebih, kita puji Nabi, kita sayang Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia cocok lagi terlebih. Ya Rasulullah, engkaulah penyelamat kami. Kepada siapa lagi kami nak minta pertolongan di akhirat kelak? Engkau je lah yang bantu kami. Tanpa engkau ya Rasulullah, kami akan binasa ya Rasulullah. Terlebih. Ada terlebih. Patutnya Allah SWT penyelamat kita. Kita terlebih. Ya Rasulullah, dia maka kita kata ya Rasulullah, engkau lah kekasih kami, Allahumma salli ala Muhammad wa alim kama sallaita ala Ibrahim. Dia cocok lebih lagi. Kalau bukan kerana-Mu hai Rasulullah, Allah Ta'ala tak ciptakan alam ni. Nampak? Alam ni dicipta kerana-Mu ya Rasulullah. Betul ke Allah Ta'ala cipta alam ni kerana Nabi SAW? Allah Ta'ala cipta alam apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu manusia dan binatang. Apa lagi untuk alam ni apa? Wasakhkhara lakum ma fil ardi jami'an min. Allah Ta'ala tundukkan semua untuk kamu beribadah kepada Allah SWT. Ini ajaran ni dimasukkan dalam masyarakat kita tanpa kita sedar. Dan kita tak sedar pun. Kita nak menyanyi, puji Allah Ta'ala, kata, puji Nabi, kata, wahai Rasulullah, engkau lah cahaya di atas cahaya. Anta nurun fawqa nuri. Kau cahaya di atas cahaya. Kita nyanyi, sedap memang, seronok nyanyi. Nyanyi siapa tak seronok? Teman kita muda-muda dalam Metallica tak faham pun, nyanyi je. Hafal, nyanyi pumpang tak hafal. Tapi seronok. Macam tu juga zaman sekarang. Bila berlakunya dia buat lagu tersebut, dia tak sedar. Anta nurun fawqa nuri, kau cahaya di atas cahaya. Sedangkan apa Allah Ta'ala sebut dalam Quran? Allahu nurus samawati wal ard. Allah Ta'ala itu cahaya langit dan bumi. Maksudnya kalau dia cahaya atas cahaya, lebih dari cahaya Allah. Dah, macam mana ni? Jadi kat sini syaitan akan masukkan terlebih. Sayang Nabi, sayang, tapi terlebih, melampau. Betul juga kan, semua perkara lah ibadah, dia melampau dalam ibadah. Macam kita betul Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Maksudnya, wahai ahli kitab, jangan kamu melampau terhadap agama kamu, jangan kamu berkata tentang Allah Ta'ala melainkan benda yang benar. Allah Ta'ala kata dalam Quran. Kenapa Allah Ta'ala tegur, kata wahai ahli kitab, jangan kamu melampau terhadap agama kamu? Sebab apa? Sebab ahli kitab melampau dalam memuji Nabi Isa AS. Dia sayang Nabi Isa sampai terlebih.
sampai dijadikan Nabi Isa tu Tuhan. Betul Allah Ta'ala, Nabi SAW kata apa? La tutruni, jangan kamu puji aku lebih-lebih. Kama atratal an-nasara Isa bin Maryam, macam mana orang Nasrani telah memuji Isa bin Maryam. Katakanlah, aku ni Abdullah dan Rasulnya, aku ni hamba Allah dan Rasulnya. Kita lebih daripada itu. Ya. Dan seterusnya, dan macam-macam lah. Jangan melampau dalam bidang politik contohnya. Melampau dalam taat maksudnya taat salah dan betul, taat je. Kita taat pada pemimpin, taat betul salah, tak apa, taat. Sampai buat maksiat pun kita taat atas maksiatnya. Bahkan mencari dalil untuk mempertahankan maksiat yang dilakukan. Ini teruk, tak boleh. Dan jangan pula sampai pelekehkan pula. Pemimpin semua bodoh, semua tak boleh. Tak taat langsung. Sampai ada yang kata traffic light pun tak nak taat. Bayar parking yang 50 sen bawah tu pun tak nak bayar. Ini kezaliman, jangan bayar ni. Macam-macam lah. Kita between bain wa bain. Kita taat dalam perkara yang ma'ruf, tak taat pada perkara yang mungkar. Betul Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang Yazid bin Muawiyah. Ahmad bin Hanbal zaman tu pemerintah dia Yazid. Yazid ni memang tak betul. Tapi dia khalifah, dia tanya macam mana jawapan dia, kami. Dia kata, Yazid kata, Ahmad kata, anak dia tanya, wahai anak dia Abdullah, dia kata, wahai Imam Ahmad, aku tak nampak engkau ni kutuk-kutuk Yazid ni. Nampak? Okay. Apa jawapan Imam Ahmad? Dia kata, adakah kamu rasa orang macam bapa engkau ni akan mengutuk? Maksudnya orang yang saleh takkan kutuk-kutuk, mulut tak akan keluar benda-benda yang tak elok. Rambut merebang lah, apalah, kan, hidung besar lah, rambut merebang, lagi apa lagi, macam-macam lah kan. Macam sekarang dia nak kutuk orang kan, nak kutuk Jabbar Dehat lah, macam mana dia kutuk lah. Zaman dulu, zaman reformasi tu kan, dia kutuk, dia bagi semua ada gelaran. Jadi kita bukan ahli sunnah. Pada masa yang sama dia kata, tetapi kenapa aku tak dapati engkau, hai ayahku, memuji-muji? Puji pula dia, Jack pula kan. Dia kata, adakah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat akan memuji orang macam tu? Nampak, cantik tak? Balance antara dua. Ini ahli sunnah wal jamaah. Ibn Taymiyah satu kitab, apa nama kitab tu? Al-Wasiyatul Kubra, wasiat yang besar. Kitab tu dia semua dia cerita macam mana kita balance antara dua golongan yang melampau. Mungkin dah habis kitab ni, nanti kita boleh baca kitab tu, insya-Allah taala. Mungkin atau kita buat daurah, buat satu khusus ringkas untuk baca kitab tersebut. Jadi ini cara syaitan yang kedua, iaitu sama ada dia lekeh terus, orang tinggalkan terus amalan tersebut, atau bila dah buat dia akan terlebih. Yang tadi kesalahannya sebab dia mempelekehkan sunnah. Yang ini pula dia rasa dia kena buat lebih daripada Nabi SAW. Itu masalahnya. Tak mana Muhammad Rasulullah. Kesaksian kita kepada Muhammad Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku saksi Muhammad itu Rasulullah, iaitu kita patuh pada Nabi SAW. Nabi pergi setapak ke depan, kita setapak ke depan. Nabi setapak ke belakang, kita setapak ke belakang. Nabi setapak ke kanan, setapak ke kanan. Jangan mukhalafatus sunnah, jangan langgar walaupun sedikit. Walaupun pada pandangan kita benda tu nampak baik. Banyak kali saya sebut kisah Ibnu Umar kan, anak Sayyidina Umar, bila orang bersin kat depan dia, orang tu kata alhamdulillah, dia tambah apa? Dia tambah apa? Dia tambah selawat, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Orang bersin cakap apa? God bless. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, excuse me ya juga, tapi alhamdulillah nombor satu. Ni excuse me. Alhamdulillah tak sebut. Alhamdulillah. Tapi bila sendawa cakap alhamdulillah. Yang bukan sunnah tu tak nak cakap excuse me pula. Oh, alhamdulillah. Okay, excuse me sendawa mulut busuk tu. Kita yang tak sunnah tu yang jadi sunnah, yang tak sunnah. Sunnah ke baca alhamdulillah lepas kali sendawa? Tak. Tak ada hadis Nabi kata mesti lepas sendawa mesti alhamdulillah. Kita dah dibiasa, dibudayakan. Tak sebut alhamdulillah. Tu yang bila angin pun alhamdulillah, alhamdulillah urut angin.
Tapi salah ke? Tak salah. Tapi jangan tetapkan lepas sekali sendawa mesti kena cakap Alhamdulillah. Yang patut Alhamdulillah lepas makan. Kita tunggu sendawa baru cakap Alhamdulillah. Ini tak betul. Kalau tak kenyang tu dah belasah lagi. Betul, lagi tak kenyang, tak sendawa, tak ada Alhamdulillah. Tak, itu bukan sunnah. Sunnahnya lepas makan macam Alhamdulillah. Bahkan lepas sunnahnya bila orang belajar ada doa untuk orang belanja tersebut. Ini kita tinggalkan. Patah balik tadi, bersin tadi. Bila bersin tadi, dia tambah Alhamdulillah, dia tambah apa? Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selawat dan salam ke atas Rasulullah. Kalau ikut akal, selawat tu bagus tak? Bagus. Tak ada siapa yang menafikan selawat tu bagus. Nabi SAW kata, Man salla alayya marrah, sampai bersalat ke atasku sekali, sallallahu alaihi al-asharah, Allah Ta'ala akan selawat ke atas dia tu, mendoa ke atas dia tu, menyebut namanya di kalangan para malaikat 10 kali. Sallu alayya fa inna salataka yatablughuni haitsu ma kunta. Kata Nabi SAW, selawatlah kepadaku, sesungguhnya selawat kamu akan sampai kepadaku di mana saja kamu berada. Kita Allahumma salli ala Muhammad, sampai kat Nabi sekarang. Tak payah kirim-kirim salam lagi dah. Kita dekat sini boleh dah. Dia dah ada direct. Jadi kat sini, apa kata Ibn Umar? Apa kata Ibn Umar? Cakap Alhamdulillah cukup. Dia kata kenapa? Sebab Nabi ajar kami Alhamdulillah saja. Kalau ikut logiknya, selawat tu bagus tak? Sebab apa? Kalau kita kata bolehlah semua nak tambah, akhirnya semua kita boleh tambah. Lepas ni rokok macam selawat. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli 10 kali. Boleh tak? Asal tak boleh pula? Mana Nabi larang? Nabi tak larang pun. Jangan kamu selawat ketika rokok. Mana Nabi larang? Sebab tu kita kaedah dalam ibadah, jangan buat seperti mana yang Nabi tak buat. Itu kaedah senang je. Dalam bab dunia, buatlah walaupun mana-mana yang memberi kebaikan selagi tak langgar syarak. Bila kerana ada setengah orang ni tak berlaku kat masjid saya sendiri. Ada orang tu bila kita kata kita mesti betul-betul ikut sunnah Nabi, jangan tambah lebih pada Nabi buat. Kalau macam tu, naik unta lah kita pergi masjid. Nampak dia tak faham. Adakah naik unta tu sebahagian daripada ibadah khusus? Dalam Quran kata naiklah unta pergi ke masjid, ada kata tu? Tak ada. Maksudnya dia bukan satu ibadah khusus. Dia ialah cara kamu hidup dalam dunia kamu. Nak pakai laptop mengajar. Nabi SAW tak pakai laptop mengajar. Bid'ah. Ni kenapa Nabi tak buat ni, pakai laptop ni? Jangan silap faham. Yang Nabi larang tu dalam ibadah dan akidah, ataupun adat yang kamu telah jadikan dia sebagai ibadah. Itu tak boleh. Jadi kat sini tadi Ibn Umar kata stop dekat Alhamdulillah cukuplah. Itu kat kes Imam Malik, orang sembahyang sunat lepas sembahyang solat subuh, Imam Malik kata duduk, jangan sembahyang. Kenapa dia marah? Orang tu kata apa? Imam Malik, kau marah aku sebab aku solat. Nampak tak dia pakai sentimen tu? Aku marah sebab aku solat. Imam Malik kata aku bukan marah kau sebab kau solat, aku marah kau sebab kau langgar sunnah. Itu kat kes Imam Malik, orang yang dia apa dia? Miqat, niat ihram dekat Masjid Nabawi. Nak dengar kan? Kisah tu kan selalu kita dengar. Niat ihram dekat Masjid Nabawi. Sedangkan niat ihram orang daripada Madinah, dia niat dekat Zulhulaifah, dekat Bir Ali, Masjid Bir Ali tu. Dia pergi niat dekat Masjid Nabawi. Bila kata kenapa kau niat masjid dia? Ada berapa kilometer je, dia dekat, dia bukan jauh sangat, 10 minit je. Bahkan Masjid Nabawi lagi afdal. Siapa bersolat di Masjid Nabawi digandakan pahalanya 1000 kali ganda. Mana lagi hebat, Masjid Nabawi ke Masjid Zulhulaifah? Kalau main logik macam tu memang senang. Tapi kata Imam Malik, aku takut tertimpa kepada kamu fitnah, iaitu kamu menyangka yang kamu punya perbuatan tu lebih baik daripada sunnah Nabi SAW. Nampak? Kalau kita faham kalam-kalam salaf ni, faham kaedah-kaedah ni, kita takkan rasa nak terlebih daripada apa yang Nabi buat. Kita akan buat macam mana Nabi berhenti kat situ, berhenti kat situ. Dia kata lepas baca bismillah, maka baca bismillah. Kita akan baca bismillah, tak tambah pun ar-Rahmanir Rahim.
Tambah bagus lah, Ar-Rahman Ar-Rahim, macam kita mengaji. Dia mengaji Bismillahirrahmanirrahim, makan berkata apa? Fakul Bismillah, Bismillah. Tengok kata boleh tak Bismillahirrahmanirrahim? Kita kata boleh lah baca, tapi Nabi baca Bismillah aja. Itulah dia, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi ini cara kedua syaitan menipu manusia. Dia menyebabkan kita terlampau lebih batas daripada yang sepatutnya, ataupun terkurang sama memperlekehkan. Dan yang hari ini pula kita akan masuk bab, iaitu syaitan ini cara dia menyesatkan manusia ialah dia menghalang hamba untuk beramal. Tathbituhu, bukan tathbituhu, bukan dengan tak, tathbituhu dengan ta. Al-ibadi atau al-ibadah anil amal, menyebabkan manusia ni, menghalang manusia daripada beramal, rasa bermalas-malas nak duduk. Wa ramyuhum bitaswif, dan menyebabkan menggoda mereka. Ramyu maksudnya baling sebenarnya, macam tombak tu. So, ram maksudnya ialah memasukkan ke dalam jiwa mereka apa dia? At-taswif, daripada perkataan saufa. Saya belajar bahasa Arab, maksud saufa bahasa Arabia akan. Jadi taswif ni aku akan buat insya-Allah. Ya akan insya-Allah, insya-Allah. Bila tengahlah insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Tengahlah ni insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Bila nak start belajar mengaji ni insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Insya-Allah nanti 10 tahun insya-Allah. 40 dah segan datang kelas ngaji. Kalau semua budak-budak aku masukkan malu. Nak masuk masjid kan, aku nombor ikhlas 1 masuk kelas tu kan malu. Awak baca dah berjanggut dah baca ni, masuk kelas syaitan akan masukkan sampai kita rasa malu. Taswif, dia akan lambat-lambatkan. Saya nak belajar bahasa Arab ustaz, memang belajar bahasa Arab penting, tapi itulah nantilah. Nampak? Tak apa, nanti bila saya dah relax sikit kerja, insya-Allah. Kerja kita makin lama, makin naik pangkat, makin relax kan, makin banyak kerja. Makin banyak kerja. Mana ada konsep kalau lagi tinggi, lagi muda, lagi kurang kerja. Syaitan lagi masuk taswif. Belajar mengaji, tak apa, nanti aku dah kahwin kan, aku bawa aku belajar ngaji. Nak kahwin kan, nak nikah kan buat ada motivasi nak belajar ngaji. Dah buat mengaji, bini pun tak pandai mengaji kat sama-sama. Okey, cantik. Syaitan akan taswif, melambat-lambatkan. Dia solat lah, solat juga kan, 1.5 azan kan, tak apa 2.5. Tak apa, habiskan cerita dulu, second half 2.5 kan, second half habiskan dulu. Tu 4, 15 minit dah, 15 minit pun gelabah. Tu sembahyang cepat tu. Nabi kata yang sembahyang asal lewat tu kan, Nabi kata tilka salatul munafiq naqara arba'an la yadhkurunallaha illa qalila. Orang yang sembahyang asal lewat tu dah gelabah kan, dah lambat tu dia sembahyang cepat-cepat lah. Bila sembahyang lambat, Nabi kata fa naqara arba'a, maka dia patuk 4 kali, pak macam tu, sembahyang macam patuk, nak cepat. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dia tak ingat Allah, melainkan sikit je ingat Allah kat dalam tu. Tu bahaya. Ini syaitan taswif. Okey, kita baca apa dalam kitab ni. Dan suka menunda-nunda, wal kasal, dan bermalas-malas. Ini sebab syaitan lah ni. Lahu fi dhalika asalib wa turuq, iaitu syaitan banyak cara dia nak menyebabkan orang lambat-lambat. Cara antara ini dalam Sahih Bukhari, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari fi Sahih Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Depan ni memang Arab lah saya tunjuk bagi siapa yang pertama kali datang. Memang saya sengaja buka Arab kat depan ni. Bahasa Melayu tuan-tuan kena beli kitab dia. Sebab bila kita tengok Melayu, kita tengok banding dengan Arab, kadang-kadang terjemahan Melayu ni dia kurang tepat kadang-kadang, ataupun ada benda yang ditambah kat sini tak ada kat dalam, atau benda kita Arab yang tak ada dalam bahasa Melayu. Jadi sebab tu saya buka dua. Yang kedua, saya nak membiasakan puan-puan semua tengok tulisan Arab. Sekali Arab dah kata ustaz ni, buka kat depan ni. Jadi nak biasakan tengok perkataan Arab. Yang ketiga, saya nak galakkan student Arab saya tengok ni ada belajar dah kan, lahu zalika fi. Oh, itu fi ustaz, saya belajar semalam fi. Jadi masa tu dia timbul rasa seronok kan, betul tak kan? Macam tu dah dia. Jadi syaitan kata apa? Yaqudu syaitan, yaqidu syaitanu. Syaitan tu diikat ataupun duduklah kita tu. Yaqudu. Duduk syaitan itu ala qafiyatur ra'si ahadikum. Ala di atas qafiyah.
qafiyah ni kat depan kepala ni, ra'si ahadikum, mu'khiratul ra's, sama ada depan atau belakang lah, belakang ni. Idza huwa nama thalatha uqad, dia bila dia duduk, dia akan ikat dengan 3 ikatan. Jadi yang aqidu tadi ikat kat kepala kita belakang ni dengan 3 ikatan. Tak tahulah diikat kat katil ke, diikat kat mana, wallahu alam lah. Dengan thalatha uqad, dengan 3 ikatan. Yadribu kulla uqdatin makaniha. Okey, makanah, maksudnya dia letakkan ikatan tu pada tempat dia lah. Okey. Kemudian dia kata apa? Alaika lailun tawilun farqud. Dia kata, tidurlah. Alaika lailun tawil, kamu ni ada malam yang panjang. Tawil kan tinggi atau panjang. Orang Melayu panggil tawil. Nama siapa ni? Tawil. Orang Melaka kan tawil. Lailun tawil. Sebenarnya tawil tu tawil, tinggi maksudnya. Okey. Lail malam. Lailun tawilun farqud, tidurlah. Malam panjang lagi, malam masih muda. Fa inistaiqadha, kalau dia bangun, fa dzakarallaha, dan dia ingat Allah, in hallat uqdatan, akan tercabut satu ikatan. Maksudnya nak sembahyang subuh lah maksudnya ni, ataupun tahajud lah maksudnya. Bila dia nak bangun, syaitan kata, tidur lagi. Tiga nak tahajud awal lagi. Ataupun subuh 5.45, dia syaitan kejut pukul 5 suku, atau kita bangun 5 suku, setengah jam lagi, yuk, boleh lagi ni. 20 minit lagi. Nanti kita bangun 20 minit, ngam-ngam 10 minit, gosok gigi, ambil wuduk, sempat lagi pergi masjid. Bukankah Nabi kata Nabi sembahyang sunat qabliyah subuh kat rumah? Syaitan pandai. Jadi dia pun sampai, dia kata farqud, bila dia ingat Allah, in halat uqdah, bila dia bangun dia kata macam doa, in halat uqdah, tercabut satu. Fa in tawaddaa, bila dia berwuduk, in halat uqdah, tercabut satu lagi. Fa in salla, in halat uqdatan kullaha, kalau salat tercabut tiga-tiga sekali. Sebab ada setengah orang lepas ambil wuduk tu, dia duduk di katil tu kan, dia duduk, tahu tak? Sama masuk asrama dah mesti tahu. Ambil wuduk dia duduk macam ni, ya. Akhirnya terlepas juga. Dah ambil wuduk dah, terlepas juga. In halat uqdah, maksudnya tercabut satu syaitan yang godaan tu. Yang ketiga, iaitu lepas salat lah, habis selesai. Fa asbaha nashitan. Bila kita buat macam tu, fa asbaha nashitan, dia akan aktif pagi tu. Tibin nafsi, jiwa dia akan rasa tenang. Betul tak? Tuan-tuan kalau pergi sembahyang tahajud, dapat sembahyang tahajud, dapat sembahyang subuh berjemaah dekat masjid, perasaan tu apa perasaan ketika sembahyang pagi tu? Rasa best, tak rasa macam hari-hari yang lain. Tapi kalau terbangun 7.30, gelabah, nak siap kerja, nak siap anak makan lagi, gelabah, lepas tu mulalah tension dia pergi kerja. Kalau bangun lepas subuh ada masa panjang, dia baca teh dulu, dia baca minum, saya baca Quran sikit, lepas tu boleh kejut, anak bangun sembahyang subuh, apa semua siap-siap, nampak tak? Nasyitan, dia akan aktif. Sebab itulah sebab tu Allah Ta'ala kata kat Nabi SAW apa dia? Ya, kumu, bangunlah waktu malam. Bangun pada waktu, kumu minal, bangun waktu malam. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Muzammil, ya ayuhal muzammil qumil layla illa qalila, bangun waktu malam. Nisfahu awin qus minhu qalila, separuh malam ataupun kurang dari separuh malam. Au zid alaihi wartilil qur'ana tartila, ataupun nak lebih pun boleh juga. Sebab apa? Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sebab apa wahai Muhammad? Aku nak bagi engkau satu amanah yang berat, iaitu dakwah ni kan. Sebab itulah kata ulama, ayat ini dalil bahawa kalau kita tak bangun malam, tak bangun subuh, ataupun tak sembahyang tahajud, ataupun seumpama dengan jelas sembahyang subuh lah, yang penting kali sembahyang subuh yang wajib tadi, maka kita akan payah untuk menanggung segala tanggungjawab kita pada waktu siangnya. Nampak tak? Lagi kita bangun malam, lagi kita akan kuat pada waktu siang. Lagi kita bangun malam, lagi kita lebih bertenaga,
lebih mudah menguruskan. Allah Ta'ala bagi petunjuk yang mudah untuk menguruskan urusan kita pada waktu siang. Ustaz, mana ada kalau kita tahajud bukan siang mengantuk? Saya pergi program Qiyamul Lail dianjurkan oleh masjid. Pagi tu lepas subuh bantai tidur sampai pukul 10. Kenapa jadi macam ni? Terbalik, betul tak? Setengah orang bila program Qiyamul Lail, dia lagi pagi tu lembik kan, anak kita pergi hantar. Pagi ni hujung minggu Sabtu, asal lembik kau tidur tengah hari sampai tengah hari. Qiyamul Lail malam, sekolah buat. Kenapa jadi macam tu? Itu yang ada salah satu pemimpin dia kata apa, Qiyamul Lail ni melemahkan anak-anak. Tak nafi lah, mungkin sebab dia nampak kat situ, dia tak tengok. Orang tak bagi dia hadis-hadis Nabi berkenaan dengan dia. Sebab apa? Sebab Qiyamul Lail itu Qiyamul Lail paksa. Bukan dia bangun mengingati Allah. Hadis kata apa? Bila dia bangun teringat Allah, syaitan akan putuskan tali dia. Maksudnya kalau bangun terpaksa tadi, syaitan tak putus tali sebenarnya. Sebab dia bangun terpaksa. Atau mungkin terputus tapi perasaan dia tak sama, iman dia tak sama dengan macam orang yang bangun dengan sendiri. Tak boleh rasa ni, sebab paksa main subuh. Bangun tu yang main subuh autopilot tu. Sedar je, Assalamualaikum. Jadi sepada sedar, sembahyang subuh sepada sedar. Kain ikat kat tepi ni, ikat kat tepi ni. Kain boleh ikat kat tepi pakai dengan singlet dia. Sedar je, Assalamualaikum. Fatu balik. Sebab syaitan tak cabut dia punya tali tak cabut. Lepas tu kita akan tengok nanti yang kedua, apa Nabi Yusuf buat untuk hilangkan gangguan syaitan tadi, untuk menyebabkan kita rasa tak segar, melambat-lambatkan. Hadis yang kedua, wa fil Bukhari wal Muslim, dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis sebelum tadi kata apa? Kalau kamu tak bangun pagi macam tadi, sampai subuh tadi apa semua, maka kamu akan pagi tu khabith, teruk. An-nafs, khabithun nafs, perasaan teruk, rasa malas, wa kaslan, akan jadi malas hari tu. Bad mood, apa semua, betul tak? Nak marah pagi-pagi, macam-macam lah. Tak bangun lambat, pukul 7.30. Sarapan tak sempat. Anak kita pula bangun lambat, kita kejut paksa, menangis lah dia. Bangun dah, mandi kita tu, dia pun nangis. Bila nangis, pressure. Lepas tu bini kata, apa abang ni kasar sangat? Kau diam. Dah start, dah. Bila marah, pergi dah masuk kereta, tertinggal beg. Allahu Akbar. Important meeting pukul 8.30 pula tu. Dia juta punya bisnes. Allahu Akbar. Balik dah, kita balik apa tak hari tu. Jadi hari yang bad day, bad hair day. Cik rambut tak sempat sikat elok-elok. Jadi betul kita kata Allah Ta'ala kalau bangun subuh, Masya Allah. Allahu'alam. Okey, yang kedua, macam mana syaitan tadi? Syaitan dia akan membuat kita ni rasa lambat, tak segar. Dia kata apa? Idza istayqadha ahadukum min manamihi, bila seorang kamu bangun daripada tidur, fatawadda, ambil wudu, falyastanthir thalathan, maka masuk dalam air dalam hidung kuat-kuat. Hembus. Fa inna syaitan yabitu ala khayshumi, syaitan duduk dalam hidung ni. Ya. Apa maksud syaitan duduk dalam hidung? Sebagian ulama kata itu memang tempat syaitan senang nak masuk ke dalam hati. Sebagian ulama kata macam tu. Sebahagian yang kata memang physically dia duduk dalam hidung tadi. Wallahu alam, ini tafsiran para ulama. Mungkin juga kita rasa bila kita bangun pagi, cuba try masuk air dalam hidung. Kan orang ngantuk, muka tengah lalu ngantuk tu, cuba ambil sudut kuat-kuat sampai air masuk kat sini. Apa jadi? Mengantuk tak lepas tu? Confirm tak mengantuk. Confirm tak mengantuk. Betul Nabi SAW kata dalam hadis Nabi SAW, Nabi beritahu, bila bangun pagi, falyastanthir, sudut istinsyaq, sunnah. Dan Nabi kata apa? Wabalighu fil istinsyaq illa an takuna sa'iman. Bahkan disunnahkan, orang Melayu berbahasa hidung macam ni je. Betul tak? Saya tengok kat masjid mesti macam tu. Bila masuk hidung, takut-takut nak masuk hidung dalam macam tu. Dia malu-malu hidung dia. Sakit. Memang itu dia nak.
Itu tujuan dia, nak bagi kita bersihkan. Air tu kena sampai kat sini, khayshum. Mana ada pedih. Macam nak pergi jihad, masuk air dalam hidung tak boleh. Tahu tak? Nak berjihad, Nabi, sahabat tu terputus tangan kiri, pegang bendera tangan kanan, dah dua-dua putus, dia kempit dengan tangan, pam kena pancung. Masya Allah, hebat perjuangan sahabat. Mana kita masuk dalam hidung, pedih Ustaz. Balighu fil istinsyaq. Lebih kita baligh. Betul, saya pun dulu mula-mula pedih. Betul. Memang saya dulu macam tu juga. Start ni poyo saya kata. Betul, saya pun juga pernah juga rasa pedih dulu. Tapi ala murur zaman, orang kata bila kita biasa buat, rasa tak puas kalau air tak sampai sini. Rasa macam tipu je macam ni. Rasa macam habuk banyak lagi dalam hidung tu. Lepas tu kita kena sedut betul-betul. Lepas tu sunnah dia, secara sunnah sedut macam mana? Ada dua pendapat. Para ulama' sebahagian dia kata, mazhab Syafi'i kata, dia sebelah tangan ambil air, sekali kumur dengan air hidung sekali. Sedut macam tu. Sebahagian ulama' kata, ambil lagi banyak air macam ni, sedut macam tu. Dua pendapat dalam masalah ni. Istinsyak baligh, balighu, melampau. Maksudnya sedut kuat. Illa an takuna sha'iman, melainkan kamu puasa saja. Puasa tak boleh buat. Puasa boleh lah, boleh macam ni. Hadis ni, ni tak ada kena-mengena, ada kait dengan tak hidung, korek tak hidung tu. Apa hukum korek hidung waktu bulan puasa? Batal ke tak batal? Syekh bin Baz rahimahullah kata batal. Syekh bin Baz tu, kalau kita korek hidung macam ni sampai khayshum, apa dalilnya? Hadis tadi lah. Dia kata jangan kamu melampau ketika kamu sedut air, melainkan ketika kamu berpuasa. Jadi dia kiaskan, ni kias lah bab fiqah. Dia kiaskan kalau benda yang sunnah tak boleh sedut sampai atas ni, ini yang tak sunnah, korek hidung pula. Tu dia kata kalau bulan puasa boleh korek hidung, korek macam ni je, depan bawah-bawah ni je. Sampai sini tak boleh. Ada korek sampai sini Ustaz? Yang tengah syok tu yang tengah syok tu dia terlebih kan. Boleh depan, dalam suka-suka atas ni. Allah Alam. Saya tanya pakar lah. Saya bukan pakar. Layan pula tu kan. Okay. Allahu Akbar. Dalam buku ni kata semprotkan air dari hidung. Maksudnya masuk hidung, dan sekiranya syaitan berbalam di pangkal hidung. Maksudnya apa? Kesimpulan ni ialah cara syaitan melemah kita ialah bila kita mengantuk apa semua, hilangkan rasa malas tadi, iaitu dengan kita sedut air dengan betul-betul, ambil wuduk segar. Dan sunnah ni, sebab tu kita kata bila amal sunnah, insya-Allah dia sembahyang pun lebih khusyuk. Sembahyang, salat lebih khusyuk. Tuan-tuan cuba try. Dua kali Cuba try test. Insya-Allah. Cubalah ambil wuduk. Sebab itulah kenapa ada wuduk dalam Islam. Kenapa ada siwak, kenapa ada wuduk, kenapa ada tahiyatul masjid, kenapa ada jawab azan, kenapa ada doa lepas azan. Apa tujuan benda tu semua? Apa tujuan semua benda tu? Apa tujuan dia? Persediaan untuk ke solat tadi. Orang nak pergi main game, Real Madrid lawan Barcelona, final Champions League ni, Malaysia pergi lawan ni, dia akan pergi stadium dulu, betul tak? Dia bukan terus dia main, dia akan panaskan badan kat stadium tu, berlari setengah jam sebelum tu untuk persediaan dia main game tadi. Kalau terus pakai suara track shoot, terus lompat, itu yang krem tu. Orang naik gunung, naik gunung macam mana? Sebelum tu orang nak pergi haji, baik sikit naik gunung, main bola apa ni, pergi haji. Sebelum pergi haji apa? Kan berlatih, jogging dulu, berlatih pergi pukul 10 pagi tengah panas dia berjalan, supaya dia nak persediaan. Salat ni, kenapa ada wuduk, kenapa ada tahiyatul masjid, kenapa ada masuk air dalam hidung, kenapa ada kumur, kenapa ada siwak? Untuk persediaan kepada nak khusyuk solat tadi. Kalau lagi kita kurang buat yang persediaan sebelum tu, lagi tak khusyuk solat. Tengah-tengah syok-syok, tengah tengok apa ni, bola apa semua ni, tiba-tiba sembahyang dulu, tak sembahyang lagi ni, 10 minit habis. Mana? Confirm tak khusyuknya, confirm boleh potong jari lah, confirm tak khusyuk. Tak ada dah tengah kehangatan, final ni, penalti last kali tu, Allahu Akbar. Ya Allah, dia tak ingat ni, confirm.
Yang hebat dia boleh boleh kecuali Allah Ta'ala selamatkan dia lah. Jadi kita kata sama juga macam masuk air hidung tadi, air hidung tadi. Itu juga dengan hadis Nabi SAW kata, wasu'ila Rasul SAW an rajul nama laila hatta asbah. Berkenaan dengan orang yang tidur waktu malam sehingga pagi. Apa kata Nabi SAW? Kita pernah dengar masa kecil kan, syaitan kencing dekat telinga. Sahih tak benda tu? Alhamdulillah sahih. Alhamdulillah ke astaghfirullah sahih? Alhamdulillah sahih. Iaitu syaitan memang kencing dalam telinga. Bala fi udhunai. Maksud kencing tersebut bernajislah telinga kita lepas tu ustaz. Oi, kencing manusia bernajis, kencing syaitan lagi double najis lah. Kena samak lepas tu. Kita baca apa yang ulama terangkan Syaitan kencing dalam telinganya. Ikhtalafu fi ma'nahu. Ulama berbeza pendapat tentang maknanya. Berkata Ibnu Qutaibah, maknanya dia merosakkan orang tersebut. Maksudnya bila kita tak bangun sembahyang subuh tadi, syaitan merosakkan kita, merosakkan agama kita atau merosakkan fizikal kita. Yuqal bala fi kadza idza afsadahu, merosakkannya. Wa qala akharun, dia kata pinjaman, iaitu ini hanyalah pinjaman, iaitu kata kiasan, nak mengatakan bahawa cara syaitan dia nak kontrol kita, itu dia kencing kat kita sampai dia boleh kontrol kita sampai kencing kat kita pun kita tak ada rasa apa-apa. Jadi maksud pertama tadi apa? Maksud pertama merosakkan kita. Yang kedua ialah maksudnya ialah seolah-olah syaitan nak tunjukkan bahawa dia dapat kontrol kita. Nampak? Aku boleh kencing kat dia ni. Okey. Ada sebahagian kata pula ialah penghinaan syaitan kepada kita. Istakhaffa bihi wahtaqarahu wasta'la alaih, iaitu dia mempelekehkan. Ialah cara syaitan nak mempelekehkan manusia. Okay, mendapat menipunya. Wallahu a'lam. Okey. Qala al-Harbi maknahu zahara alaih. Sebagian ulama kata ambil cara zahir, iaitu kita kata qadi iyad, iaitu memang dia kencing kat kita. Cuma macam mana ustaz, kalau saya bangun 7.30 tu saya kena basuh telinga dulu ke ustaz? Tak ada, bangun pagi 10 gajah 8, Allah, telinga kau bernajis, basuh telinga kau dulu. Betul ke? Tanya soalan ni, betul ke tak? Kena kenapa? Bukan kencing tu sebagai benda najis? Rasanya tak, sebab syaitan kan bunyi dia berbeza. Ya, betul. Yang Nabi suruh ambil wuduk tu kencing manusia dengan kencing binatang, bukan kencing jin. Kalau tidak macam nak tahu kencing jin kat mana? Ada bau tak kencing jin? Tak ada. Jadi tak ada lah. Hukum tu hukum lain. Faham hadis ni? Jadi ini cara syaitan untuk melemahkan manusia dengan melambat-lambatkan, lalu dia melemahkan kita dengan tidur dan macam-macam. Okay? Dan kemudian dia pula, apa yang kamu sebutkan di atas adalah upaya syaitan, iaitu usaha syaitan untuk menjadikan manusia malas dan enggan beramal. Di sisi lain, syaitan juga membuatkan manusia ini rasa ragu-ragu terhadap dirinya. Macam datang kuliah tadi saya sebutlah, ragu-ragu, saya ni malu baru nak belajar, kan semua orang tanya saya, tengok saya ni apa, semacam-macam syaitan ragu-ragu. Caranya adalah seseorang dibuat senang pada kemalasan dan menunda perbuatan, iaitu menunda amalan. Kemudian disandarkan padanya panjang angan-angan. Itu masuk lagi. Kan bagus kalau aku tahu bahasa Arab. Kan bahasa Arab ni, Masya Allah, aku baca kitab Arab contohnya. Kan bagus kalau aku ni pandai ngaji. Senang lah Ramadan, kan bagus. Bisa tak ngaji? Ada setengah tu pula dia angan-angan kata, saya tak akan kahwin selagi saya tak habis Bukhari. Semangat agama. Kata, saya tak akan kahwin ustaz selagi saya tak habis baca Sahih Bukhari. Dah start ke belum? Belum. Tak kahwin lah kau. Dia semangat dia tu. Saya ustaz, saya tak akan kahwin, saya tak habis Bukhari. Dah habis start baca belum? Belum. Memang tak kahwin lah kau. Ini taswif syaitan masukkan, tangguh. Dah semua dah benda lah, Quran, haji, dah cukup duit dah cukup syarat dah semua. Tak apalah, tunggulah. Tak bersedia lah. Tunggu anak besar. Anak besar tu mungkin ada alasan yang kukuh sebenarnya. Kalau tak ada orang nak jaga anak dia apa semua, itu alasan yang agak kukuh sebenarnya. Sebab syarat dia istita'ah, keupayaan, iaitu antaranya selamat orang yang kita tinggalkan. Itu isu lain. Sebab isu lain lah, contohnya
I nak travel around the world dulu, baru last kali kita taubat. Kalau I pergi haji dulu kan, next year I nak pergi Venice. Macam mana? Nampak tak? Tak kena tu, tak kena. Kan apa yang Allah Ta'ala kata dekat kita, orang kita punya haji? Haji tapi pergi tempat-tempat macam ni. Nampak tak? Ada syaitan dia kacau. Benda ni biasa, ni benda hakiki yang berlaku dalam masyarakat. Kita tak tunggu, tak apa, tunggu kita pergi umrah dulu. Umrah dulu baguslah. Ataupun dia dah cukup syarat haji, dia tak nak pergi sebab alasan-alasan lekeh yang lain. Wallahu a'lam. Apa kata Ibnu Abbas? Bila kamu telah cukup syaratnya, pergilah haji dengan segera. Sungguhnya kamu tidak tahu apa akan berlaku kepadamu hari esok. Ada hadis yang dhaif. Hadis tu kata apa? Siapa yang tak pergi haji ketika dia mampu untuk pergi haji, maka aku tak tahu sama ada dia mati seorang Muslim ataupun mati seorang kafir. Sebagian kata dhaif. Hadis Umar. Itu bukan hadis, itu kata-kata Umar. Dia orang kata dhaif. Tapi adalah hadis tersebut. Apa lagi dia kata? Ibnul Jauzi berkata, wa qala yaqul Ibnul Jauzi fi hadha, kam qad khatara ala qalbi Yahudi wa Nasrani hubbul Islam. Betapa banyak orang yang Yahudi dan Nasrani telah terdetik hatinya kepada Islam. Fala yazalu iblis yathbutuhu. Iblis sentiasa melewat. Tak apa, relax, tunggu dulu. Relaxlah, tunggu dulu. Okey. Wa yaqul la ta'jal wa tamahul fi an-nazar. Jangan tergesa-gesa. Dan tak apalah, perlahan-lahan lah. Janganlah tergesa-gesa buat keputusan. Ini benda penting ni. Syaitan kan, bila benda yang baik, dia sentiasa kata fikirkan dulu. Tapi benda jahat mana ada fikirkan dulu, betul tak? Betul tak? Kalau ada apa tu, yang jual tiket murah tu, cuti tu apa? Yang ada Mata fair. Mana ada kita fikirkan dulu. Mana ada offer, ambil terus. Mana ada, mari kita fikirkan dulu, tak ada. Tapi kalau pergi kelas yang free, tak payah bayar apa, kita fikir dulu. Mana tahu kelas tak sesuai dengan kita. Ini mungkin level tinggi-tinggi macam ni. Nampak, syaitan sentiasa benda baik dia akan fikirkan dulu. Anda nak ngaji, fikirkan dulu. Tapi jom fikir zaniah, mana ada? Kita fikirkan dulu. Fikir zaniah mana ada? Terus je. Bukan kata fikir zaniah tu jahat. Dia kata benda yang biasa lah. Benda makan ke. Malam ni jom kita pergi makan kuih tiaw doli. Mana ada kata kita fikirkan dulu. Tak ada. Okey, jom. Betul tak? Dia pergi rasta, jom, terus jom je. Tapi kalau benda baik, syaitan akan kata fikirkan dulu. Hatta beli kitab pun, fikirkan dulu. Mana tahu kitab ni tak sesuai bahasa dia, macam-macam lah. Fikirkan, semua fikirkan dulu. Kitab, kalau harga kitab ke 300-400, fikirkan dulu. Kan? Fikirkan dulu. Itu syaitan, taktik syaitan. Itu ustaz, kita tak boleh fikir lah ustaz, maknanya buat baik. Bukan. Kita boleh tahu mana fikir secara syaitannya fikir, mana fikir memang kita nak merancang untuk buat satu kebaikan. Kita boleh tahu syaitan, mana satu syaitan masukkan untuk kita buat kejahatan, dan mana satu syaitan memang daripada kita, daripada yang sunnah Nabi suruh kita fikir. Lain itu lain. Seterusnya apa lagi? Dia kata apa? Jangan terburu-buru, lihatlah dulu, dia kata. Fa yusawwifuhu hatta yamut, kemudian dia mati dalam kekufurannya. Wa kadzalika yusawwiful 'asi, begitu juga dia menjadikan seorang bermaksiat itu lewat-lewat daripada taubah. Fayu'ajjilu lahu ardahu gharadahu minasyahawat, tapi dia percepatkan segera buat syahwat. Nampak tak? Bertaubat tak apa. Kang syaitan, antara syaitan punya penipuan ialah dia kata apa? Janganlah taubat sekarang, kau buat lagi. Mak syaitan kata kan, kita lepas buat maksiat nak taubat, dah hati kita timbul, aku ni taubat kan aku buat lagi ke? Taubat apa tu? Jadi syaitan kata, tak apa, jangan taubat dulu, tangguh. Bila kau rasa macam kau dah betul-betul bersedia taubat, kau taubat. Ketahuilah, kalau itu datang kat dalam jiwa kita, syaitan. Sebab syaitan tak nak kita taubat. Sebab apa? Dia dah usaha penat-penat ni. Dia dah penat usaha nak sesatkan kita, lah taubat. Taubat habislah. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang bertaubat daripada dosa seumpama tak ada dosa langsung. Jadi bila taubat, habislah dia punya projek dia yang lama-lama disesatkan ini.
Itu syaitan tak suka. Oleh sebab itu, syaitan akan kata tak apa, tangguh-tangguh kan. Wa yumannihi al-idabah, dan dia memberi dia harapan, angan-angan untuk berkembali kepada Allah. Seperti kata syair, la ta'jal adh-dhanba kama lima tashtahi wa ta'ammul at-taubah min qabil. Janganlah kamu segera buat dosa ketika kamu ingin, kemudian kamu harapkan taubat di kemudian hari. Setengah orang buat itu, buat maksiat tak apa, lepas dia boleh taubat. Itu syaitan. Apa kata buku ni, tulis kitab ni, betapa banyak orang yang telah bertekad bulat namun dia tunda-tunda. Betapa banyak orang yang telah berupaya mencapai kedudukan utama namun ditahan olehnya. Maksudnya telah berupaya, telah berusaha, ini bahasa Indonesia, upaya tu telah berusaha. Ada seorang faqih yang ingin mengulang kajiannya, itu ulang kaji, maka syaitan kata relax lah dulu. Macam kita nak ulang kaji bahasa, kan, bahasa Arab tu hari Sabtu ustaz bagi homework, Ahad tu semangat nak buat homework, pagi tu relax dulu, kita pergi breakfast dulu. Relax dah tengah hari oh ngantuk, nak tengok melodi lagi, lepas tu tidur dulu apa semua. Petang nak tengok, petang ajak nak pergi jogging. Isnin pula, Isnin kerja, malam-malam balik kerja. Lepas dinner, anak pula, ayah tolong bacakan buku. Alah kesian anak aku, tak apa baca buku pula. Selasa pula malam, tengok cerita kungfu pukul 10, habis. Macam-macam lah. Ayat Sabtu pagi, yang hari kelas tu baru dia gelabah. Tapi at least bagus juga kalau pagi tu dia gelabah, time tu dia buat homework dia, homework bahasa Arab lah ni. Ini cerita bahasa kelas Arab saya. Kalau tuan-tuan tak kena nasib lah ya. Pagi tu kalau dia buat gelabah pagi tu tak pergi, tapi kata tak apa, kita cakap je ustaz baik, tak apa, tak buat lah ustaz, tak apa, ustaz baik, ustaz tak marah. Betul lagi. Itu contoh je lah. So hafal surah ni, hafal surah apa, Amma Yatasaalun 1-10. Hafal tak apa, ustaz tak marah punya. Syaitan taswif akhirnya betapa ramai di kalangan kita. Saya tanya tuan-tuan sekalian, tuan-tuan ada tak harap keinginan nak hafal Quran? Semua ada. Kan best kalau dapat hafal Quran, kan best. Betul tak? Tapi bila pagi subuh je, tidur balik lepas subuh. Syaitan tertaswif. Kata pendapat ni ulama' ni seorang faqih, dia telah menipu seorang yang faqih ingin mengulang kajian dia, maka syaitan kata istirahatlah sekejap. Atau orang yang suka ibadah terbangun pada waktu malam, dia berkata relaxlah, ada masa lagi, masih ada waktu bagimu. Begitulah juga menghembuskan kesenangan terhadap kemalasan, menunda pekerjaan, kemudian perkaranya disandarkan kepada panjang angan-angan. Kan bagus semua tu. Betapa ramai daripada kita dah target, aku umur 35 aku dah khatam Quran. 36 tak lepas, okey tak apa, 40. Nampak tu projek dia. Kan kata aku target 5 tahun ni dapat khatam Quran, belajar. Kan dah sampai 36, Allah terlebih, tak apa, next 5 years pula rancangan Malaysia seterusnya, 5 tahun lagi sampai 50. Itu yang akhirnya tak khatam Quran. Maka hendaknya orang yang hendak beramal segera dilaksanakan. Terus macam Quran, nak hafal Quran, letak Quran dalam kereta. Bila tengah nak hafal Quran, buka je, terus baca time tu juga. Itu satu sunnah yang baik. Kita dalam kereta kadang-kadang husband drive, sepanjang jalan tu pasang era, pasang apa, radio hangit lah, tak hangit apa semua tu, kok pagi tu. Sedangkan kita ada boleh buka Quran. Tak tahu radio hangit apa panggilan hangit apa tak tahu, Allah alam lah. Ustaz dengar ustaz? Tak, saya tahu je. Dia buka. Boleh baca at least satu ayat. Kalau daripada LDP tu, kalau jam tu dekat tol, kalau anda tak pakai smart tag, sampai ke tempat bayar tol tu, at least satu ayat boleh baca. Tapi syarat ni kena lancar baca Quran lah. Kalau Iqra' 2 susah agak tu, accident lah tu. Macam mana nak baca dalam kita tadi? Ini dah lancar lah. At least boleh hafal.
Dalam kereta kita boleh hafal at least 1 ayat, boleh hafal dalam kereta. Kalau tunggu orang kata, kawan yang tunggu kata, tunggu barisan taklim pukul 10.30. 10.30 dia kawan dia SMS, aku lambat sikit 15 minit. 15 minit tu kita buat apa? Kita macam-macam buka Facebook kan, ambil sap. Dah baca tadi dah. Ini tadi dah baca ni. Tapi dia tambah komen, tekan satu lagi. Kata OMG, oh my god, dah habis. Nak baca OMG tu dah buang masa dah. Kau ada gunakan 15 minit tadi, at least 1 perenggan kitab boleh habis. Ni kita kata fitan. Ni kata fitnah akhir zaman, akhir zaman. Kalau ustaz macam bagus sangat, ustaz buat ke? Sekarang buat, kadang-kadang tak buat. Jadi kita kata sama-sama lah. Ni kita gunakan tu Quran sentiasa ada. At least terjemahan Quran, satu kitab kat sebelah. Kalau ustaz kan kerja baca kitab je, pulanglah. Kalau anda seronok dengan Quran, anda akan pasti akan buat benda tu. Macam kita seronok buka Facebook, sentiasa sebelum tidur orang buka, bangun tidur je buka. Ada tak? Ada kat gambar bulat tu, ada 7 kat tepi tu. Ada gambar bulat bumi tu kan, bumi kecil tu, ada 7 atas tu. Ada 7 mesej baru. Ni si Fulan Deswan tag you in the picture. Apa habis? Rupanya picture dia ambil gambar rojak je. Ini mau nak tag ke dia? Masakan pertama aku, rojak, my first rojak. Allahu Akbar. Itu kita pun komen. Kata, ini setakat ini pun orang jawab balik. Alang, kau pernah ke masak rojak? Jawab balik tak puas hati. Aku dah jawab. Aku nak masak rojak lagi sedap daripada kau lah. Nah, itu fitnah, fitan. Bergaduh tak tentu pasal je ada. Allahu Akbar. Kerana jika seorang selalu berniat untuk meninggalkan keburukan dan melakukan kebaikan, maka mestinya dia menyiapkan dirinya untuk itu. Tidak laku lagi bahawa orang yang berangan untuk berjalan di siang hari, maka ketika berjalan di malam hari dia akan malas. Betul tak? Sedangkan orang yang berangan yang berjalan di pagi hari, dia akan beramal di malam hari dengan lemah. Siapa yang bayangkan kematian telah dekat, dia akan sungguh-sungguh. Maksudnya tak sama macam kita kata nak buat homework tadi contohnya. Kalau kita buat time yang first kali tu, semangat dia lain. Tapi dah last minute tu cincai, betul tak? Tak sama macam mula-mula punya semangat tu. Ni tak merujuk pada mana-mana, tak ada kena-mengena yang hidup ataupun yang mati. Sebagian salah berkata, aku peringatkan kalian dari kata nanti, saufa, kerana dia merupakan tentera iblis. Nampak? Saufa tu perkataan akan tu ialah tentera iblis paling dahsyat. Perumpamaan orang yang bekerja dengan tekad bulat yang duduk kerana panjang angan-angan, seperti sebuah rombongan dalam perjalanan yang sedang singgah di sebuah negeri. Orang yang memiliki tekad, dia tak payah baca lah, macam orang yang sedang bermusafir lah. Kalau orang sedar bila sampai tu, dia kata kena ambil macam bas dan naik bas ekspres. Kita setengah jam kat sini kita setengah jam tu tidur dulu. Alamak, 10 minit lagi kita pergi. Time tu nak beli air, nak minum, bas tu tinggalkan kita, badan muka dia. Macam tu lah. Aku pergi ke bas tu berhenti, ini berlaku je. Saya pergi Kedah tu, setengah jam, kat sini setengah jam ya. Satu-satu hamba Allah ni dia pergi relax dulu, tidur apa semua. Dan last minute baru nak pergi beli roti lah, nak pergi beli air apa semua. Dah lambat, ditinggalkan. Macam tu lah. Kalau kat dunia macam tu lah. Kematian tu dia tak akan tunggu kita. Dia kata, siapkanlah kamu punya persediaan. Boleh. Sebab tu dah masa tengah ada waktu ni. Betul dia kata, badiru bil a'mal. Cepat-cepat beramal. Fa innahu la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun min. Tidak akan datang satu zaman melainkan zaman yang akan datang tu lebih buruk pada zaman sekarang. Sekarang ni kita aman, boleh belajar. Lu datang pukul 8.30, tak ada masalah. Kita tak tahu masa depan kita lagi mudah waktu kita macam sekarang ni. Oleh itu masa sekarang ni kena ambil waktu. Nanti dah teruk nanti baru kita, Allah ruginya aku tak belajar time tu. Betapa ramai kita tanya orang-orang senior kita. Tanya pakcik-pakcik kita, tanya atuk-atuk kita, tanya dia apa yang dia menyesal. Dia menyesal masa kecil tu tak mengaji ni. Aku tak sekarang dah pandai dah. Menyesal aku masuk umur tak hafal Quran. Menyesal masa tu aku tak belajar pasal fiqh. Aku dah berlumang dalam dosa, benda-benda yang haram ni berapa lama dah. Aku nak taubat susah, nak taubat. Nampak tak? Tak usah kita tunggu masa nak mati tu, tunggu yang tanya sini-sini kita.
Hatta tanya kawan-kawan kita yang sekarang umur sebaya, mungkin tuan ada 30-an, tanya apa yang menyesal. Aku menyesal masa sekolah dulu aku main, pergi fly, ikut pagar apa semua. Kalau time tu aku hafal Quran, mesti aku sekarang hafal Quran. Betul tak? Sekarang ni dah susah. Satu ayat tak lekat-lekat. Amma ya tasa'alun, tak lekat-lekat. Amma ya tasa'alun, tak lekat. Setengah jam lagi, apa aku baca tadi? Tak boleh ingat dah. Apa yang belajar? Apa yang sebutkan kata? Apa yang kita belajar tadi? Tak boleh ingat dah. Sebab memang kita semakin tua, makin lemah ingatan. Ini memang Allah Ta'ala bagi je fitrah manusia. Sebab tu tuan-tuan, jangan terswif. Ajar anak kita jangan tangguh. Seterusnya, last kali, bukan last, ada lagi sebelum kita balik, iaitu janji manis dan khayalan. Syaitan dia macam mana dia tipu? Iaitu dengan dia memberikan janji manis. Al-wa'du wat-tabniyah. Al-wa'du, janji manis. At-tamniyah, dan pengharapan. Dia menjanjikan manusia dengan janji dusta, menawarkan kepada mereka janji-janji manis agar dapat menjerumuskan mereka dalam kesesatan. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Syaitan itu memberi janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong. Padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka melainkan tiupan belaka, tipuan belaka. Syaitan janji-janji, janji dapat kekayaan lah, janji dapat benda-benda yang menyeronokkan kita. Akhirnya kita tertipu. Macam orang yang tertipu ambil rasuah kan. Tak apa, kamu buat dulu. Berlaku dalam satu hamba Allah ni, kaya, jutaan, bilion, tapi semua dengan rasuah. Sekarang ni SPRM tengah kejar dia. Dia tak dapat dah sponsor Tok Syekh dia tadi. Tok Syekh dia pun bermasalah sekarang. Tak sebut nama lah. So apa, masa dia buat tu, ditipu dengan syaitan. Tak apa, ambil dulu. Takkan kantoi punya. Syaitan akan tipu macam tu. Kita boleh bayar, kita boleh buat apa. Akhirnya dia terkena juga. Juga dengan ayat yang kedua ni. Wa idh zayyana lahum syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum. Nampak tak? Ketika syaitan menghias kamu, dia kata apa? Tidak ada seorang pun manusia dapat menang terhadap kamu hari ini. Macam kita buat maksiat lah. Tak apa, orang tengah buat maksiat berdua-dua. Tak apa, tak ada orang nampak punya. Lepas tu kena tangkap. Apa jadi? Ketika itu baru malu. Tu syaitan dia sambung lagi. Dah malu pun dia akan sambung lagi. Bukan kata malu insaf, tak. Syaitan tak akan biarkan kita insaf. Dia kata malu. Dah malu dia lagi pergi duduk negara luar, duduk negara kafir. Akhirnya lagi teruk muamalah ni. Syaitan dia ni kan, sungguhnya saya ini adalah pelindungmu, syaitan kata. Maka tak kala kedua pasukan itu telah dapat saling melihat berhadapan, itu ketika perang ni. Dia perang Badar. Syaitan menyamar, dia kata dekat orang perang Badar, dia kata pergi keluar, kamu mesti menang punya, confirm menang. Akhirnya kalah dalam perangan tersebut. Dia juga menjanjikan kepada orang-orang kaya dengan gelimang harta di akhirat. Maksudnya benda yang sama di akhirat kelak. Dia janjikan orang kaya tak apa, kau ni akan kaya di dunia dan kaya di akhirat. So apa, kadang-kadang ada setengah orang disangka bila dia bagi, rasa macam dia dah, aku dah ahli syurga dah. Ni saya sebut dulu tentang satu keadaan, satu hamba Allah ni jumpa saya, Ustaz, saya dah sembahyang, saya dah haji apa semua, boleh tak saya rasa saya ni ahli syurga? Dia tanya, boleh tak saya rasa saya ni ahli syurga? Oh, bahaya tu. Dia dah confirm dengan sendiri ahli syurga. Itu punca dia punya, nanti dia punya kejatuhan dia. Bila dia rasa dia ahli syurga, confirm, maka tidak ada lagi padanya takut, tidak ada padanya harap lagi dah. Hilang perasaan takut, hilang perasaan harap. Maka ketika itu kita akan lihat dia akan jatuh merudum. Betul Allah Ta'ala kata dalam Quran dan surah Al-Kahf berkenaan dengan orang yang kaya, kisah tu dia kata Allah Ta'ala bagi aku macam-macam manusia, Allah Ta'ala sayang kat aku. Ini satu lagi kaedah. Disangka dengan Allah Ta'ala bagi rezeki kat dia, Allah Ta'ala sayang kat dia. Tidak semestinya. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi tak semestinya ialah satu bentuk pemberian yang Allah Ta'ala, maksudnya Allah Ta'ala redha kat kita. Laptop ni Allah Ta'ala bagi ni tak semestinya maksudnya Allah Ta'ala redha, melainkan kalau kita buat dalam perkara yang ma'ruf, maka itu tanda Allah Ta'ala redha kat kita. Tapi dengan benda ni kita buat benda maksiat, maka dia akan jadi istidraj.
benda yang menambahkan lagi, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa numli lahum inna kaydi matin. Allah Ta'ala kata sanastadrijuhum, kami akan tambah mereka benda-benda yang hebat, min haitsu la ya'lamun, tanpa mereka rasa benda tu merosakkan diri dia. Wa numli lahum, kami tangguhkan dia lagi, inna kaydi matin, sungguhnya perancangan aku sangat hebat, kata Allah Ta'ala. Lepas tu jangan kita tertipu dengan orang, dengan yang teruk amalan dia, buruk amalan dia, maksiat, tapi dia terus dalam keadaan yang kaya. Siapa tanya minggu lepas soalan tu? Orang tanya saya, Hanif datang ini. Bizin. Dia kata, Ustaz, ada setengah orang bila dalam kaya tu dia terus Allah Ta'ala bagi dia kekayaan. Lalu dia bersombong kat kita. Bila kita kata patutlah Allah Ta'ala ikut sunnah apa semua, dia kata, aku macam ni, Allah Ta'ala dah sayang aku. Kalau itu tak ada Allah Ta'ala sayang, maka Allah Ta'ala dah sayang dekat Fir'aun, dekat Qarun, dan Allah Ta'ala dah sayang dekat Haman. Tapi apa Allah Ta'ala kata? Sungguhnya orang tidak salat itu akan dibangkitkan bersama Fir'aun, Qarun dan Haman. Hadis sahih. Orang tak salat Betul kata ayat ni, wala in ruditu ila rabbi la azidanna khairan minha munqalaba. Apa kata Allah Ta'ala? Dan jika sekiranya wala in ruditu ila rabbi, kalau aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku dapat benda yang lebih baik. Wah, pandai dia. Dia sangka Allah Ta'ala bagi rezeki kat dia, maksudnya Allah Ta'ala sayang kat dia, akhirat dapat lagi hebat daripada tu. Kemudian wa yushghilul insan bil amani al ma'sulah, maka syaitan akan hias manusia dengan angan-angan yang diletakkan madu, al ma'sul, perkataan asal, allati la wujuda laha, tidak ada, ya, angan-angan sentiasa. Manusia sentiasa ada angan, aku nak Ferrari contohnya, betul tak? Aku punya target aku sebelum aku umur 50, aku nak pusing satu dunia. Al-ma'sul lah, syaitan akan maksul, masukkan kita ialah asal dari dimadu-madukan janji. Akhirnya fokus dia kehidupan telah lari daripada fokus yang sebenar dalam hidup, iaitu mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Ni dua lah perkara syaitan nak tipu manusia, iaitu pertama, iaitu dia menyebabkan kita bermalas-malas dan melewat-lewatkan amalan dan membuang masa. Seterusnya dia akan masukkan janji manis dan khayalan. Dia buat kita khayal je dengan benda yang tak ada. Sebab tu untuk anak-anak muda sekarang dimasukkan khayalan, betul tak? Bila jadi artis, jadi menang apa pertandingan apa tu, idol tu, jadi dia pun nyanyi budak tu yang dekat perpustakaan tu kan, nyanyi kan, nyanyi. Maksudnya dia nak bagi, maksudnya dia rasa macam aku ada harapan. Menyanyi tak sedap pun, dia bagi harapan palsu, aku boleh menang. Nampak? Sebab dia pun tak sedap dia boleh menang, aku pun tak sedap aku boleh menang juga. Syaitan dia maksul, dia masukkan kita dalam janji-janji yang manis. Jadi jangan tertipu janji manis, pergi realiti. Realiti hidup kita apa? Cari keredaan Allah SWT. Realiti kita apa? Tugas kita untuk memenuhi tuntutan Allah Ta'ala sepenuhnya. Tapi tu Ustaz, tak boleh kita berangan nak jadi kaya ke apa. Bukannya tak boleh, tapi jangan jadikan angan-angan tu sebagai kita punya target hidup. Sepatutnya macam kata, saya nak jadi kaya, jadilah kaya kerana Allah Ta'ala. Itu penting. Itu yang ada kaitan dengan iman billah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada soalan tak? Alhamdulillah, tak ada soalan lagi. Bagus. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.